إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سيدي سلطان الأولياء والغوث العظام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه، ثم إلى سيدي الإمام القطب الإرشاد والغوث العباد والبلاد الإمام حبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه، ثم إلى سيدي الإمام الغوث الفرداني وقطب الأكوان أبي البدري شيخ محمد زيني بن عبد الغني العندروس مرتبورا رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه تلاميذه وما ينتسب إليه. شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وزيد وأتم وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Mana tu kita? Muka sahabat puluh tu kan? Ibaratnya mana tu? Selalulah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Selalulah memohon maaf kepada guru seandainya berlaku sebarang kesalahan dan kesilapan, sehinggalah ia merestuinya. Disambung balik dalam bab, dia buat fasal tambahan khusus tentang adab kita dengan guru kita, mursyid kita, orang yang pimpin kita kepada Allah. Kalau kita buat silap, cepat-cepat minta ampun. Dan kalau kita tak tahu kita ada silap ke tak apa, latih yang minta ampun. Mana kata janganlah sampai setiap 1 minit jadi tak lama tu guru nak jawab pula. Mana kerak je lah, bukan lagi kita duduk tengah mengajar, saya minta ampun tu. Sambung balik, saya minta ampun untuk sahabat aku nak bercakap. Faham? Maksud dia tu bila kita berjumpa nak bisa minta ampun, minta redha. Aku tu lah adab dia. No? Jangan jadi macam ni, jadi macam Ibrahim pendek, macam nak cakap apa dah selawat tak mati tu kan. Tu salah juga kan. Allahumma salli ala Muhammad. Berarti kerak-kerak minta ampun kepada guru kita sebab takut ada tergurih hati dia nanti kita nak berjalan kepada Allah jadi sekat. Ada sakatan, ada sangkut tak mana-mana nanti. Na'udzubillah min dzalik.
Sehinggalah ia merestuinya sampai guru itu restu balik kita. Kalau guru restu kita, barulah pena rohani kita terhubung balik dengan Allah. Sebab kita berhubung dengan Allah ni melalui guru. Guru sampai kepada guru, naik kepada atas sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau guru kita tak reda, kita ibaratnya tali tadi tu terputus. Ada sakat terputus, tak boleh lah rohani kita nak naik tu. Urus tak berlaku, sila orang sufi dia tahu. Naiknya maqam rohani tak berlaku kecuali ada tahu dengan syekh kita. Kita ni kalau buat wirid kita tu tak boleh buat naik maqam rohani kita kecuali ada tautan, ada kaitan dengan orang-orang yang di atas yang dipanggil sebagai sanad silsilah ilmu. Maknanya kalau orang tu dia ambil daripada buku, dia buat wirid sendiri, dapat pahala tak? Pahala dapat. Tapi untuk nak bersih hati dia tu nak naik tak dia. Dia kena dari syekh sampai ke Rasulullah. Dan sanad dia mesti muttasil, sambung. Manakala kalau ambil daripada buku yang tak sambung sanad dia tak jadi. Dia mesti bersambung. Sanad dia sampai ke Rasulullah, barulah rohani murid itu bila dia buat wirid atau bagi tu, dia baca, dia zikir ke apa, rohani dia naik. Satu maqam. Daripada nafsu amarah pada lawamah mulhamah radiyah mardiyah kamilah, baru nafsu dia naik. Kalau tidak, duduk ditakut sama. Pasal apa? Tak ada sanad. Pergi ambil kat YouTube, ambil dalam buku, ambil dalam surat khabar, ambil dalam majalah, buat zikir sendiri. Boleh dapat pahala. Naik rohani tak boleh. Dia beza kata ada amal dalam tarekat disebut ada zikir hasanah. Zikir dapat pahala sahaja. Nama ada zikir hasanah. Betul lagi? Hamidah. Bukan ada nama orang. Zikir yang kedua nama ada zikir darajah. Angkat darjat. Zikir angkat darjat. Satu zikir hasanah, maksudnya zikir kebaikan dapat pahala. Macam kita baca subhanallah pahamayang. Itu zikir hasanah tu. Zikir dapat pahala. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 34 kali. Apa dia ni? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tu zikir dapat pahala. Zikir nak naik martabat rohani kita, nak bersih tu nama dia zikir darajah, yang tu kena ada guru khusus talqin kita, dia bagi kita baca zikir. Jadi kalau kita ada masalah dengan dia, kita buat amalannya, dia tu tak reda pada kita ada salah guru kita. Orang tak sambung. Kalau wifi tu disconnected, terputus, kita kena hubung balik. Jadi cara ni minta ampun. Tok guru saya minta ampun ni, saya buat silap begini. Bawa lah yang boleh apa, cepatlah sikit dia ampun tu. Nak kosong orang begitu kan, tambahlah ampun sikit. Tok guru buat makan ni sambung. Mudah-mudahan ia akan memperjelaskan hal-hal itu. Mana tadi? Mudah-mudahan ia akan memperjelaskan hal-hal itu dan memberi ruang untuk bertaubat. Maknanya kalau tiba-tiba timbul dalam hati kita buruk sangka dengan tok guru kita, kita dah pergi pegang dah buruk sangka, kita pergi minta ampun balik. Mudah-mudahan nanti tok guru kita dia hurai balik. Sebenarnya macam ni dia buat. Saya kata tadi macam itulah, tok guru tak pergi umrah. Kita nak beritahu tu, pasal apa tak boleh pergi pula? Dalam hati dia duk main lah soalan tu, secara orang awam ni dia nak main, tikai dalam hati dia. Pasal apa tak boleh? Patutnya boleh lah, nak buat ibadah ni semua. Rupanya cerita itu, rupanya pada tahun itu mak dia meninggal di tarikh dia pergi umrah. Kalau dia pergi, dia tak dapat tengok lah mak dia kali terakhir tu. Banyaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu kan, di antaranya peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah, apa jadi mengatakan Nabi tawan balik kota Mekah tanpa sebarang peperangan langsung, tak ada darah pun tumpah. Asal dia Nabi hambat kat sahabat, aku mimpi kita masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Jom kita siap-siap. Dia pun siap lah, pakai kain ihram pun nak masuk Mekah. Daripada Madinah nak pergi Mekah balik, nak balik ke Mekah. Kan Mekah ditawan oleh orang kafir. Madinah Nabi duduk mendapat lah. Bila pipi sekat jalan, ditahan rombongan Rasulullah, tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, dihantar utusan daripada orang kafir Quraisy dalam Mekah, jumpa dengan Rasulullah. Jadilah suluh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Nabi tak jadi masuk. Bincang, menang. Berat perjanjian tu, menang ke kafir Quraisy. Muhammad tak boleh macam ni, nampak. Sampai sahabat-sahabat bunyi, ya Rasulullah, tadi kau kata kita akan masuk Mekah. Dia nak marah tak? Sebab Nabi kata begitu. Tadi kau kata kita akan masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Ni kena tahan. Dah kena tahan, buat perjanjian pula. Perjanjian pula berat kepada orang kafir. Macam mana ni yang semua dia nak ambil kalau tanya tu. Sampai Nabi kata, cukurlah rambut, sembelihlah kambing. Kita tahallul dan bayar dam.
Sebab tak boleh dah pakai ihram, ni ihram dah, lalu tu dah. Tiba-tiba tak buat. Nak buat, nak kena tahallul, cukur rambut, sembelih kambing banyak dah. Jadi sahabat-sahabat seorang tak buat. Pasal apa seorang tak buat? Semua duk harap lagi boleh masuk. Bukan kot, tunggu sikit lagi kot, kita tidur semalam 2 hari boleh masuk. Bukan kot. Nabi suruh sampai dalam riwayat kata 3-4 kali Nabi suruh. Sampai Nabi sedih. Dalam riwayat kata Nabi sedih sebab Nabi tengok sahabat seorang tak buat. Sebab semua je macam dah main jauh ni kan. Biasalah kita pun kalau nak guru pun dia main lagu tu lah. Faham tak? Tadi abang lagu lain, jadi lagu lain. Akhirnya waktu tu Nabi masuk dalam kemah Nabi. Yang teman Nabi itu Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Dia masuk dalam kemah. Nabi kata dia pun tak mau buat. Nabi sedih tu. Dia pun tak mau buat. Aku suruh cukur, dia pun tak mau cukur. Aku suruh sembelih kambing, dia pun tak mau. Marah aku kot. Nabi kata, atau bahasa lebih kurang begitu lah. Nabi menangis. Lepas tu Allah Muhammad, Sayyidatina Maimunah kata, ya Rasulullah, cuba engkau mula dulu. Kau keluar, kau cukur, lepas tu kau sembelih. Biar dia tengok sendiri. Dia buat lah. Allah Muhammad, Nabi pun keluar, Nabi cukur seorang Nabi. Bila Nabi cukur, baru sahabat tu perasan kita dah salah adab dengan Rasulullah. Nabi suruh ambil 3 kali tu. Sebab semangat kita yang membara-bara tu terlupa adab dengan Rasulullah. Pakar-pakar sahabat pun tolong sah, cukur aku, potong rambut aku. Dalam riwayat kata, waktu itu sambil rambut jatuh, air mata pun bergerak payah habis semua sahabat kata. Nampak rasa salah dengan Rasulullah. Rupanya betul yang Tuhan tulis tu. Sebab perjanjian Hudaibiyah tu buat. Tengok-tengok tahun depan orang mereka yang langgap perjanjian tu. Bila langgap perjanjian tu, Nabi pun boleh masuk ke Mekah. Kena hampa langit ni, kami boleh ambil Mekah balik. Masuklah ke Mekah dalam keadaan aman, mereka tak nak tumpah darah. Tapi bila tahun depan rupanya mimpi tu, bukan tahun ni. Kita nak awal. Nak cepat. Itulah seolah lagu tu lah ulama buat ibarat bila wali-wali Allah cakap, kita husnuzan dengan mereka. Kalau pun tak nampak Allah, ke depan insya-Allah. No? Kita nak cepat. Jadi saya kata itulah, tuan-tuan lagi beban lah. Anak dengan mak sama kan. Sebab kita nak cepat tu. Mudah-mudahan ia akan memperjelaskan hal-hal itu dan memberi ruang untuk bertaubat. Mungkin juga hal-hal itu adalah gangguan syaitan semata-mata untuk merosakkan perjalanan ahli suluk. Ataupun apa khatir yang aman dalam hati murid itu adalah bisikan syaitan nak merosakkan hati dia supaya dia sangka buruk dengan guru dia, maka rosaklah jalan dia dekat Tuhan. Terganggulah. No? Ataupun kita kadang-kadang kita dapat mimpi pun dia ngadu kata guru saya mimpi begini-begini, tu tak jawab. Tu tak jawab. Kita pun siapa ni, aku hurai dah, cerita dah tak jawab pun. Pasal mungkin barangkali mimpi yang kita dapat tu mimpi yang tak elok, tak perlu dihurai pun. Mimpi tipu daya. Tak mimpi tu betul, tapi kalau dihurai waktu tu hati-hati rosak. Jadi penyakit ujuk. Maka guru diamkan sampai masa dia hati yang kejap, baru dia bilang inilah makna mimpi hang akan dapat bagian-bagian. Kalau dihurai awal, contoh dia mimpi sekian, untuk aku tafsirkan hang nanti akan diwali Allah. Daripada awal hati dia dah main ujuk dah, maka musibah bagi dia. Maka tak guru diam tu ada sebab. Maka sangka baik dengan guru kita. Sebab dia takut kalau kita sangka buruk, rosak dalam rohani kita. Dia wali-wali Tuhan ni kita pun tak faham. Dia pun punya gerak dia pun tu kan. Dia pun punya gerak hati dia pun tu. Allah bagi firasat ke dia pun. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang mukmin, yakni mukmin kamil, wali-wali Allah. Sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya-cahaya Allah, petunjuk Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seandainya para ahli suluk merasai guru sentiasa merestuinya, sudah tentu jiwa menjadi tenang. Kalau hang tak guru hang redha kan, senang hang nak pergi ibadah kat Tuhan. Tenang, kata guru redha macam mak kita. Mak kita kalau dia sebut redha lega. Kita cuba bayang nak ke hujung hayat, mak kita duduk atas pembaringan, tiba-tiba kita minta ampun, mak kata ampun, betul dia meninggal. Gagak nak tu tenang lah sepanjang hidup dia. Lagu itulah. Dengan redha sama juga dalam perjalanan rohani kita. Yang paling penting, manusia yang paling penting dalam perjalanan rohani kita, Syekh kita. Dia ganti Rasulullah untuk kita. Kalau kita ada masalah dengan dia tak redha kita, susah nak pergi kat Tuhan. Macam nak pergi kat Tuhan, Nabi tak suka kan. Nabi guna. Seorang pembimbing yang bijak apabila melihat ahli suluk sentiasa beradab dan bersopan, memuliakan gurunya zahir dan batin, wajarlah gurunya membimbing dan mewariskan segala pengetahuan untuk perjalanan selepasnya. Dan ini adab guru pula. Dia sebut sekali, tok guru ni
Kalau dia tengok anak murid dia ni betul ada hati pun bersungguh, beradab begitu begini, tak patut dia buat sembunyi ilmu. Buat tunggulah anak murid dia betul. Walaupun dia miskin, setengah tok guru ni dia layan lebih kot siapa bagi duit banyak kat dia. Itu masalah penyakit tok guru kat dia. Siapa yang banyak bagi duit kat dia, siapa yang kaya, anak murid itu diistimewakan. Kalau anak murid tu mai cemeh, baju pun berlemuan, dia buat lebih kurang. Ni guru tak ikhlas lah. Dia tak boleh tengok hak tu. Dia kena tengok anak murid tu betul adab dengan dia. Hak tu sebab dia bukan cari duit, dia nak tolong pimpin. Tapi kalau kawan tu pun suruh duit berlambak-lambak tapi adab tak ada, tak kira. Jangan tu ajak. Sebab apa? Dia tak ada adab nak ambil ilmu. Tak boleh ajak lah. Dulu ayah saya almarhum abah saya ngajak silat sekupang tak ambil. Bukan kata ngajak ilmu agama, silat sekupang tak ambil. Cuma adab dia ajak. Bila kita mai jumpa tok guru, kita bawa lah buah tangan tu adab. Bukan pasal dia nak. Buah tangan mak dia bawa. Ayah saya boleh Pakcik suka apa? Pakcik suka kopi susu ais. Tiap-tiap kali mai seorang ni bawa kopi susu, yang ni buat biskut sikit, apa yang Pakcik suka makan tu adab. Memang adab lagi tu. Setengah orang bila dia faham kata tok guru ni kena ikhlas, dia kena ikut. Jadi begitu. Faham tak? Tok guru kena ikhlas, han yang kena ikut bodoh. Faham tak? Dia tak faham tu. Dia faham kata tok guru kena ikhlas. Tu yang saya kata ada setengah masjid yang kawan tu pergi mengajar. Dia tak dapat sampul langsung. Ada seorang tak dapat sampul langsung. Kawan tu start terus dia. Kawan baru nikah, banyak nak pakai duit, apa semua nak bayar rumah sewa lah apa. Dia pakai duit ni tunggu. Tak main ke bagi. Anak hijau ni kawan tunggu. Allah selamat jemaah tegur. Ustaz tak mana Ustaz? Raja nak mirip lebih sikit masjid. Padahal duk tunggu nari tak main. Dari malam nari balik rumah pula sikit perut. Tunggu kawan. Tunggu lama-lama pakai ngayak tu. Balik menu aku tak main dalam masjid. Aku tak main dalam masjid. Ada setengah bagi sampul. Buka sampul setengah masjid. Buka sampul itu. Selamat berjuang. Dia sahihkan boy setengah-setengah. Dia bubuh retah nanti selamat berjuang. Ustaz tu dia kata, yang ni kalau aku bakar umur dah ni tak apa, tak dosa. Untuk bab-bab ni dibenarkan, bakar umur dah ni. Dia tak kerti kawan tu. Bubuh minyak bukan guna yang selut. Dia nak bubuh minyak tak lagi. Dia nak main mengajak tu dia pakai minyak. Dia nak lalu kot tol ke apa-apa semua. Hak tu kita memudahkan balik guru. Ni terketik. Dia kata guru tu kena ikhlas. Jadi dia pun tak bagi apa langsung. Mampu untuk guru tu menu. Datang berjumpa depan membeng dengan sedekah ustaz tu. Betul tak? Allah Muhammad. Ada cakap kenal. Ni kau tak biru lah. Ada. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni. Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kamu boleh nak? Apa dia tadi guru kata? Patih. Patih tak ambil sekupang pun. Dia kata pasal apa? Kalau start kita minta duit kat anak murid, Patih pesan dia. Dia kata kalau start kita letak duit kat anak murid, ilmu kita dah tak masin dah. Bahasa orang tu tak masin, tak menjadi. Pasal apa? So berubat pun, berubat dia kata betul. Kalau cik letak ada dulu saya berubat. Kalau cik letak harga untuk berubat dia kata. Ilmu tak masin dah kata. Tak ada berkat dia kata. Pasal apa dia kata? Bila hang mengajak hang letak duit, hang letak yuran, kena anak murid tu miskin. Dia memang tak mampu nak bayar lagi yuran tu. Tapi dia mengaji sungguh-sungguh. Khidmat pun dia rajin buat. Dia tolong bersih gelanggang apa-apa. Tapi sebab tak bayar yuran, sebab dia tak ada duit, sungguh-sungguh, hang pun tak mau ajak dia. Hang tak ikhlas, tak betul. Tu kat pesan tu kan. Jadi saya kira lah kalau nak silat kena ikhlas. Ngajak agama dia kena ikhlas lah kan. Kalau letak duit tu pakai lari. Dalam hukum harus. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'ani Manawi kata harus. Orang guru agama ni harus tak duit. Boleh. Bukan haram lah. Setengah dengar kalau ustaz tu letak harga lebih haram tu kata salah. Dalam kita sebut boleh letak. Tetapi guru kami ajak, dia kata tak ada berkat kalau buat lagu tu. Sebab apa? Dia ni macam hamba kerja menang gaji. Faham tak? Tak ada berkat. Kemudian sambung fasal penutup. Tu dia berapa lama nak tutup buat lah. Para ahli suluk tidak akan menjadi ahli suluk
kecuali ia mendapatkan segala yang dihajati dalam Al-Quran. Tak dipanggil dia orang tarikat, tak dipanggil dia orang suluk betul, kecuali dia perlu apa? Ubat tu dalam Quran. Maknanya apa? Orang tu sentiasa balik pada Quran, dia rujuk Quran. Tu orang suluk. Tak ada orang suluk ni yang lari pada Quran. Dia mesti rujuk Quran. Orang yang nak pergi ke Allah dia mesti rujuk kepada Quran. Ubat yang dia nak apa dalam Quran ada. Kemudian dia kata merasakan diri dalam kelemahan, bukan dalam kelebihan. Itu pun adab. Adab orang jalan kepada Allah ni sentiasa merasa lemah di hadapan Allah. Bukan lemah semangat lah, beza. Lemah di hadapan Allah. Maksud apa? La haula wala quwata illa billah. Kita ni manusia, kalau kita bergantung saja kepada makhluk, termasuk makhluk diri kita sendiri, saat dia ada lah yang bergantung kita. Tuhan nak tunjuk siapa-siapa yang bergantung kepada selain Allah pasti akan Allah jatuh. Contoh, hang kuat semangat sebab apa? Kuat semangat sebab duit. Esok kalau duit tiba-tiba serok hang pening. Ada hari dia bukannya duit kita ni sentiasa letak lagi tu, ada hari rezeki lebih, ada hari rezeki. Kalau hang duk gantung kat tu je, hari duit hang susuk sikit dalam masalah apa? Lemah semangat. Cakap dengan lelaki bukan sampai dah. Tak, kalau hari ni tak ada, semayang pun jadi Zuhur jadi 3. Jadi gitu lah. Jadi pening dah. Puasa Isnin Khamis pun tinggal habis. Bergantung kepada lain daripada Allah. Siapa yang bergantung kepada Allah, kuatlah dia. Man ta'allaqa bi baqin baqin wa man ta'allaqa bi fanin fanin. Ulama kata man ta'allaqa bi baqin baq, siapa-siapa yang bergantung kepada yang kekal, kekallah dia. Semangat dia kekal, kekuatan dia kekal, semua kekal. Siapa-siapa yang bergantung bi fanin, benda yang sementara, apa yang ada kat dia pun sementara nanti. Semangat dia sementara, kekuatan dia sementara, kehendak dia sementara, apa pun lagu tu kaedah dia. Siapa-siapa yang bergantung kepada diri dia sendiri pun lagu tu. Siapa-siapa yang bergantung kat diri dia, macam saya kata tadi, makhluk ni ada waktu dia kuat, ada waktu dia lemah. Tapi asal manusia ni semuanya lemah. Tu asal kita. Jadi siapa-siapa yang bergantung pada diri dia kekal dalam lemah. Sebab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, di antara sunnah Rasulullah ketika Nabi kena musibah ialah Nabi memperbanyakkan hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa ya? Manusia ni kalau dia hidup dengan lain daripada Allah, dia mesti ada kecewa. Tak boleh. Kaya kita pun tak boleh tolong kita. Tak boleh. Selama-lama tak boleh. Saya abang, siapa-siapa pun kalau bergantung kepada lain daripada Allah, dia mesti kecewa di hujung nanti. Orang mukmin ni sifat dia bergantung kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Duk baca ayat 1000 dinar tu duk buat bagi orang rezeki, bukan faham benda baca. Gantung sepenuh-penuh dinding di kedai, bukan faham bagi benda. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa takwa kepada Allah Taala, yaj'al lahu makhraja, Allah buat jalan keluar bagi dia. Takwa kepada Allah, bukan takwa ke duit. Tu takwa orang mana? Takwa kepada Allah. Apa maksud takwa kepada Allah? Takut kepada Allah. Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan jadikan bagi dia makhraj, isim makan, jalan keluar. Atau boleh pakai isim makan, masa keluar. Akan ada masa keluar untuk dia. Wa yaj'al apa ni? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan rezeki kepada dia satu rezeki yang min haitsu, daripada jalan yang la yahtasibu, dia pun tak sangka nak main. Siapa sangka cari ayat di Mekah, Siti Siti Hajar bawa anak dari Nabi Ismail alaihissalam, kecil-kecil lagi, ke hulu ke hilang, ke hulu antara Safa Marwah, cari ayat tak jumpa. Lah kali terbit ayat di mana? Tepi itu. Cari dengan mata. Yang jumpa Nabi Ismail budak kecil, jumpa dengan tapak kaki. Dia hentak tapak kaki dia, terpancutlah ayat keluar daripada bumi yang dipanggil sebagai air Zam-Zam. Dia cari dengan mata kepala dia. Dia tu orang tua cari ayat, tak jumpa. Yang jumpa budak-budak itu pun bukan berdiri dengan hentakan kaki. Isyarat kata apa? Nak Tuhan nak tunjuk kata yang bagi rezeki Allah, bukan usaha. Kalau usaha patutnya jumpa itu aja. Tapi yang jumpa budak-budak, kena tak guru adat tu? Tak kena guru adat.
tapi harus pada akal kita. Itu tadi dia orang bergantung kepada Allah. No? Kita bergantung kita tak payah. Itu saya kata itu waktu masalah itu Covid, Allah semua pakai pegang mati sampai fikir bunuh diri meningkat. Kan Covid itu, hak menega itu serabut habis. Kedai yang buka selama 30 tahun, 40 tahun, ada yang kedai yang buka selama 3 generasi betul-betul. Tuan dia, pak dia. Mama Covid kacau. Pening habis ni semua. Nak makan apa kita ke depan, nak jadi macam mana apa semua. Hari ni orang hidup lagi. Pak Covid hidup lagi. Allah katuk jalan ni, dia buka jalan ni pula. Tapi manusia ni tak payah. Dia nampak memang tak boleh. Sebab apa? Sebab dia pegang yang bagi rezeki tu, ada usaha tu. Inilah hamba hukum adat. Hamba kepada usaha ikhtiar hamba Allah. Siapa-siapa yang bergantung kepada usahanya, selalulah gundah gulana. Ini orang-orang dia tak beriman dengan Allah maknanya. Dia beriman dengan usaha dia. Dia beriman dengan diri dia sendiri. Dalam tarekah ini kesalahan yang besar bagi orang beriman Tuhan. Kerana seorang hamba pergantungannya mutlak kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa-siapa serah diri kepada Allah, Allah fahuwa. Fa tu jawab syarat. Sebab man tu man syartiyah. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa-siapa yang tawakal kepada Allah, fa jawab syarat. Huwa balik dia kepada Allah. Maka dialah yakni Allah hasbuhu, kecukupan orang tu. Allah cukupkan dia. Saya bangga sungguh untuk diri saya. Hati saya lebih tenang ketika ada duit daripada ada duit. Manusia kebanyakannya, secara umum manusia, ada duit tenang, tak ada duit tak tenang. Saya kurang duit daripada ada duit, lagi tenang daripada duit. Pasal ketika duit, hati kita dah pegang di duit tu. Tak apa, cukup ni, banyak ni. Tapi bila tak ada duit, hang gantung kat siapa tu? Tuan-tuan, saya sebut banyak kali, kita kaya dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Kita kaya dengan Allah. Allah lah yang mengkayakan kita. Tapi apakan daya, kita orang-orang awam ni orang material. Kita nampak kecil benda, jongkong mah, helai di atas tu 50 perak tempat tu. Ada tempat tu berjalan pun tegak. Saya nampak tu. Ada sekeping saja ke, 2 keping. Aku tak buat tongkat dah kalau tengok ni. Ni kalau tebal jalan mana sebab itu? Jalan ke mana? Tebal ni. Ha? Oh, tak. Semua tak. Tak tahu dia jalan ke mana ni. Kalau tebal nak pakai tu, ataupun dalam bank tu banyak. Jalan ni. Tapi kalau susut main kan? Sakit pinggang, mata tak apa nampak. Ada main lah. Tapi kalau duit cukup, cakap betul. Cakap betul, nak ajak pun belah. Saya kata gitu. Nak main kuliah. Bukan tak mau main di jalan nanti lah. Tapi kalau duit banyak, tak nampak dia kuliah tu, kamera tu. Kita set kamera dah. Saya nampak dah. Lepas manusia ni hamba duit. Dia dah kata aku hamba Allah. Hamba duit. Hamba duit. Ni waktu dia tak ada ni, sampai salah dia cakap dengan pokok bunga. Dia ingat lelaki dia. Ni pokok bunga dia cakap. Abang bagi kopi bang. Faham tak? Hari duit ada tu macam-macam. Ini hamba-hamba tu. Hamba duit. Hari duit ada, saya tunjuk macam mana jalan itu. Tu dia. Manusia, ya Allah. Kasihan. Kasihan. Mereka tak kenal Allah. Oh, tapi kalau nama Asma Husna apa? Di syurga. Setengah daripada nama Allah Ar-Razzaq yang bagi rezeki, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang maha mengkayakan, Al-Mu'ti yang maha memberi, An-Nafi' yang beri manfaat. Sebut saja. Dia bukan tahu apa itu. Hati dia bukan duduk di nama tu. Bukan duduk di yang dinamakan bersama. Hati dia bukan bersama. Dia nampak sekeping tu. Duit ni kalau banyak ni, macam-macam boleh buat ni. Kalau tiba-tiba ni yang guna, ni kalau macam mana ni aku mati ni. Allahu ya Rabb. Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Allah. Al-Mumi yang maha matikan, Allah. Ad-Dar
Ad-Dar yang maha memberi mudarat, Allah. Ar-Rafi' yang maha mengangkat, Allah. Al-Khafid yang maha merendahkan, Allah. Al-Qabid yang maha menyempitkan, Allah. Al-Basit yang maha melapangkan, Allah. Tapi itu dia, nama Allah tu dia duk tajali dia tiap hari duk berlaku, Tuhan tunjuk sifat-sifat dia. Manusia nampak di makhluk, dia tak nampak Allah. Itulah masalah. Betul wali-wali pelik tu tidur tepi tong sampah pula. Wali-wali Allah ni setengah tidur tepi tong sampah apa dah. Tu wali Allah tu. Miskin, tak ada apa dalam duit, dalam poket dia tak ada apa. Tapi hati tenang lah. Kita duduk di rumah lah yang besar, tapi hati susah tidur. Pasal apa? Saya kata tadi dah, dia ada semua. Satu dia tak ada apa? Dia tak ada Allah dalam hati dia. Tak ada Allah, tak ada masalah. Tak boleh nak buat apa lah. Tak boleh nak bantu lah. Ingat lah. Itu lagi tadi, merasakan diri dalam kelemahan, bukan dalam kelebihan. Orang yang nak berjalan kepada Allah antara adab dia tak boleh rasa dia lebih, dia rasa kurang dia dapat Allah. Kurang sungguh. Banyak benda dia kurang. Kurang yakin, kurang amal. Allah adalah Tuhannya. Tu tengok. Tu kita berang belakang tu. Allah adalah Tuhannya yang mencukupi untuk dirinya dari hamba-hamba yang sama dengannya. Yakni Allah yang mencukupkan kita. Kita bergantung kepada Allah, bukan hamba yang sama-sama dengan kita dok. Lepas tu Nabi kita SAW kata, aku diperintahkan turun ke dunia ni, aku diutuskan untuk memindahkan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Aku diperintahkan, Nabi kata, untuk mengajak manusia daripada menyembah sama-sama hamba kepada menyembah Tuhan kepada hamba. Tinggal makhluk ni, jangan ada dalam hati kita. Tu Nabi kita SAW kata, nanti di hari kiamat, dekat-dekat dengan kiamat, Nabi kata setengah daripada tanda-tanda kiamat, la ilaha illa dinar. Di antara tanda-tanda kiamat, tidak ada Tuhan kecuali duit. Nabi kata dinar saja. Orang waktu itu semua bertuhankan duit. Tok guru ke, ustaz ke, mufti ke, hak lain tak ada cara lah. Tuhan dia duit. Tak harga mahal, saya macam kalau murah-murah saya tak mahal. Hari itu, zaman tu akan tidak ada Tuhan kecuali dinar saja. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata akan sampai masanya di mana orang tidak peduli lagi halal dan haram yang dia ambil, asal dia dapat kaya. Tengok zaman lah ni, buat apa bagi viral saja, walaupun buka aurat ke, gelek ke, golek ke, asal viral, boleh review makanan, boleh apa, dapat duit. Tak apa, haram tu kita kira lain. Dia faham lagu mana? Sagi kalau duit masuk, kita gunalah sedekah ke orang. Belajar mana pun tak tahu lah tuan. Duit haram, kita pergi sedekah kepada orang, 2 kali haram. Tak boleh cuci duit haram kita dengan pergi sedekah ke orang, tak boleh. Dia ambil duit haram ada dapat tu, dia tak apa, kita bagi dapat duit dulu. Nanti cara kepala dia kita bagi kat masjid ke, kita tolong orang pakai miskin. Haram 2 kali ganda. Hang jamu orang dengan duit haram. Promote apa? Promote pula benda-benda haram, apa dia ni main forex lah apalah. Tak tahulah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tak tahulah, janji kaya. Tuhan dia duit. Bukan Allah, tapi dia sebut Tuhan tu la ilaha illallah, Tuhan tu Allah, bukan Tuhan dia duit. Duitlah segalanya. Akan sampai zaman tu manusia semua menyembah duit. Na'udzubillah min zalik. Kita bersihlah hati kita nak apa ni, jemaah-jemaah semua hati-hatilah. Duit kita perlu, tapi ingat bukan dia yang memberi berkah. Yang memberi berkah Allah. Itu sabar saja. Sabar saja. Supaya kita makan ubat, sabar saja. Allah adalah Tuhannya yang mencukupi untuk dirinya dari hamba-hamba yang sama dengannya. Di mata hatinya dunia ini sama sahaja, sama ada emas atau habuk ni. Wali-wali Allah ni, di mata hati dia, kerana dia ni melihat Allah aja, bukan bergantung kepada makhluk. Emas dengan habuk sama. Pasal apa? Dua-dua tak boleh mencukupkan. Yang mencukupkan Allah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut dalam kitab Nabi kita SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang mati sebelum mati, kamu tengok Abu Bakar. Nabi kata, tengok Abu Bakar. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar ni? Nabi kata, Abu Bakar ni emas dengan putih batu sama bagi dia. Emas dengan putih batu ni sama lah. Tak ada beza langsung. Di mata hati dia tak ada beza langsung. Lepas tu Allah SWT, Nabi kita SAW sendiri pun pernah sahabat bagi kepada Nabi kurma besar, letak di atas pinggan, hantar ke rumah Rasulullah.
Kebetulan waktu itu ada sahabat lain sedekah di rumah Rasulullah ni ketua imah bagi kepada Nabi, hadiah kepada Nabi, maaf bukan sedekah, hadiah kepada Nabi ketua imah. Nabi balas balik pinggan tu dengan ketua imah tadi kepada sahabat yang jamu kurma, yang bagi kurma. Kata ulama, kenapa? Isyarah kepada umat bahawa di mata Rasulullah kurma dengan mah sama. Ya Allah, ni tuan-tuan, duit kita tu kita pegang tu. Duit tu tuan-tuan kalau tengok kita ikat duit tu apa dia? Dia ketah. Dia ketah dah ni. Sama ketah. Ketah dia. Tapi bila cetak tu ada harga tak? Tapi di sisi wali Allah sama. Di sisi wali-wali Allah sama. Ketah ni tak ada bagi manfaat. Ketah tu tak ada bagi manfaat. Tak ada bagi manfaat apa langsung. Susah lah kalau kita orang-orang ni dia bayar nak faham. Tapi wali-wali nampak lah gitu lah. Tu yang Syekh Haji Nawawi Abdul Jadi Sidogiri, guru kepada Kiai Naqsif. Dia mai ke masjid dengan kereta. Ngajak kuliah. Lepas daripada kuliah, dia balik jalan kaki. Dia balik jalan kaki daripada masjid tu jalan kaki nak pergi ke rumah dia. Sampai sekat jalan, orang tengok, Kiai, kereta ditinggal. Dia kata apa Abang Masud Rahmat? Allah, lupa dah kereta. Dia lupa kata dia dah kereta. Maknanya apa? Benda tu tak masuk dalam hati dia. Kita sambil berzikir, mulut sebut Allah, 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 hati sebut kereta. Mulut sebut Allah, 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 hati sebut kereta. Itu maqam kita. Depa ni tak masuk dalam hati depa, tak tahu lah Allah. Maknanya kalau orang pergi minta dunia ke depa, dia boleh bagilah tu. Ni saya nak ambil lah. Pasal apa? Yang hidup aku Allah, aku tak perlu lagi. Ambil. Dia siapa-siapa yang dapat martabat ni hati dia tenang semua. Banyak pun tenang, sikit pun tenang. Tak ada masalah bagi dia. Dia tak nampak apa melainkan Allah Ta'ala. Jadi apa pun jadilah, asal tak hilang Allah kata pasal. Jadi apa pun jadilah, asal tak hilang Allah. Ni orang betul-betul dengan Allah tu Pak Sumi kata. Saya ingat dia antara kata Pak Sumi rahimahullah ta'ala. Pak Sumi kata, bila iman menembusi dada. Ayat Pak Sumi itu saya suka sungguh bila. Bila iman menembusi dadaku, hanya Allah hasrat cintaku. Biar aku hina macam semut yang melatau. Tidak sesekali aku meminta kepada Nabi Allah Sulaiman kaya beritahu. Ya, Pasmi kata, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah tu pun saya tak minta wala sekupang kepada dia. Sementara dunia yang ada ni seluruh isi dia saya sampah sarapkan saja. Tak ada hati dia. Bila iman menembusi dada, iman dah masuk hati, Allah dah hasrat hati. Aku takkan minta kat Nabi Sulaiman, aku takkan minta. Walaupun Nabi Allah, aku tak minta. Aku nak Allah saja maksud dia. Itu ya. Antara perkataan Pak Simit lain rahimahullah ta'ala saya ingat, beliau kata, biar saya dicaci, dihina, dikata gila, hancur lebok jadi debu, dia kata. Saya tak peduli asal saya dapat ma'rifatullah. Saya kenal Allah. Oh, ni orang wali-wali ni hati depa ni bersih hati depa. Depa nak Allah lah. Kita nak Allah dan. Nak? Dia ada dan di belakang tu. Saya nak Allah dan kaya juga. Nampak tak? Nampak? Kita punya martabat kita. Saya nak Allah dan famous. Saya nak Allah dan hebat. Satu ada, depa tak ada. Kalau depa kata nak Allah tu Allah je. Lain betul depa tak marah, hati-hati depa ada. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Para ahli suluk adalah orang yang memelihara batasan hidupnya, menyempurnakan segala sumpah janjinya, redha terhadap ketentuan hidup dan sentiasa memuji Tuhannya ketika bersendirian maupun di khalayak ramai. Jiwanya sentiasa murni, luhur dan ikhlas. Bahasa mudah, orang yang menuju kepada Allah ini ada akhlak yang mulia, ada adab Rasulullah. Para ahli suluk tidak mudah diperdaya oleh sifat sombong. Ia tidak juga dipengaruhi oleh keadaan dan ditewas oleh nafsu yang jahat. Makna bersih mereka ni, orang yang terpelihara batin mereka oleh Allah. Hidupnya tidak dibentuk oleh adab. Bicaranya adalah zikir dan hikmah. Diamnya adalah pemikiran dan pengajaran. Amal perbuatannya sentiasa mendahulukan perbicaraan, yakni sebelum dia cakap dia buat dulu.
ilmunya sentiasa menepati amal perbuatan, yakni apa yang dia tahu itulah yang dia buat. Syiar hidup mereka adalah khusyuk, beradab dan bersopan. Syiar mana tanda-tanda lambang hidup dia ni khusyuk. Apa maksud khusyuk? Ingat Allah selalu. Hati dia ni takut ke Tuhan selalu. Kita kosong hidup kita ni, orang awam ni kosong daripada ingat kepada Allah. Mereka ni orang yang khusyuk sentiasa ingat Allah. Bukan masuk khusyuk duk sembahyang tak berhenti, takut kepada Allah. Hati dia betul penuh takut kepada Allah. Beza Pak Sumi rahimahullah ta'ala dulu ada orang minta nasihat. Pak Sumi ni ada hari dia cengih, ada hari dia lembut. Hari kena kalau siapa-siapa beza dah kena hari cengih tak payahlah, kena perambat lah apa, kena hari lembut. Ada sekali tu orang beza lah Pak Sumi minta nasihat. Pak Sumi duduk atas bangku dia macam biasa lah, atas pekatil dia tu. Orang main jumpa Pak Sumi, saya nak minta nasihat. Pak Sumi menangis Pak Sumi. Saya ingat ayah bercerita. Lepas tu Allah SWT Pak Sumi kata apa? Saya lah yang kena nasihat, bukan hampa yang kena nasihat. Nasihat saya. Dia suruh orang nasihat dia. Orang macam ni hati dia pun ni sentiasa tunduk kat Tuhan, takut kat Tuhan, malu kat Tuhan, ingat Tuhan. Hati dia pun tak macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lagu kita Tuhan bagi lagu tu lah no. Tapi insya-Allah depan saya ni semua orang baik-baik semua ni. Semua hati bersih lah. Hati bersih lah. Amin. Bagi dia pun tak sebut ya. Sebut amin. Kalau ya nampak sangat. Nampak sangat lah bagi depan dia bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak apa semua ni insya-Allah orang baiklah ya. Dia mengaku kan orang mudah dulu amin insya-Allah. Tapi bagus ni semua kaki mengaji ni semua. Ni mengaji mata ni. Kat saya pun mengaji alhamdulillah bagus. Kalau hampa tak mek kata tak nak kata bagus. Ada buat anak. Tu paksa orang tu dah. Allah SWT bagus semua. Ni semua ahli syurga semua ni. Depan-depan. Syiar hidup mereka adalah khusyuk, beradab dan bersopan. Ada peribadi, ada adab. Ada saya tengok Habib Ali Al-Jufri, hafizahullah ta'ala, pergi ziarah satu orang wali Allah. Daripada awal sembang dengan Tok Wali tu, tunduk aja Tok Wali tu. Tunduk, tak cakap banyak, dia sembang tu tunduk. Seolah-olah dia sedang malu dengan sesuatu. Dia bukan malu dengan kita, dia duduk malu dengan Allah. Tunduk kan, tengok isu wali-wali ni seronok dengan dia. Kita belajar macam-macam adab dengan dia. Tunduk. Tak, tuan-tuan janganlah saya habaq kalau tuan-tuan pun nak dapat makam tu. Dia hati, bukan pihak kepala tu. Tuan-tuan pun tunduk, tak berhenti. Sekali belah macam-macam. Dalam surah ni boleh belah dah. Nak habaq je hati dia tunduk. Sekali tunduk, aku nak mengajak dia tengok lah sama. Aku nak cerita tak boleh. Nak cerita je makam tawaduk macam tu, dia tunduk. Lepas tu Allah, sampai Habib Al-Jufri teriak pula tengok ni. Habib Al-Jufri kata, boleh tak beritahu kat saya siapa lagi orang-orang soleh wali-wali kampung ni saya nak pergi ziarah. Saya nak pergi ziarah pula. Siapa lagi orang soleh kampung ni? Wali tu kata apa Habib Al-Jufri? Sampai Habib Al-Jufri teriak. Dia kata di kampung ni semua orang soleh kecuali saya. Semua orang soleh. Saya yang soleh. Tu dia kata, yang kata wali-wali yang kita semua orang soleh. Aku yang soleh. Faham tak? Beza kita. Orang lain semua jahat, aku je baik. Tu beza lah. Wali-wali Allah dia pegang kata apa? Orang lain semua baik, yang jahat aku. Sebab tu ulama kata, satu-satunya orang yang nak tengok aib dia, buruk dia, ialah orang yang berdiri di depan cermin. Bila hang duduk depan cermin, itulah hang. Hak tu je hang boleh cari aib. Kelebek habis semua aib. Orang lain jangan masuk campur. Sebab tu dia dengan Tuhan. Hang tengok habis aib hang, sebab sebelum hang mati hang akan settle semua. Sebelum hang mati hang akan settle dah. Kalau hang settle lagi, dia akan esok banyak pembicaraan dia. Makna kata hang kata sebelum mati, apa lagi aib aku? Aku ni dia penyakit kut. Nak buat. Tengok macam ni, tengok betul, jangan tengok orang lain, tengok betul. Aku ada bagi, pandang barang ni. Aku ni pandang barang semua, kau jangan nak lambung meja kan. Apa lagi ada aku? Tengok diri, tengok apa? Ni duduk kelebek dia punya tudung saja. Tengok lain semua. Duduk kelebek dia saja. Lah. Tapi lah ni janganlah jenis tiuk tu kan. Sebab lah ni tudung tu semua jenis ni. Jenis apa? Jenis memang owning lagi tu dah. Owning garas ke apa ni? Dia dah putih dah. Tak? Allah SWT. Dulu kan jenis tiuk. Dia nak tiup je. Ada maju tu sedung terus.
dia tiup. Lalu buat hidung dah. Dia sendiri tak minta. Ni lah ni. Lawak lah nampak macam serius semua mengantuk kan. Apa dia ni orang selamat. Dia tengok tu je. Duduk depan tengok apa ni hak diri macam ni tak kena apa lagi. Allah, hak depan ni lah cukup suka mengata orang. Kalau kata orang cukup mau, dia duduk je tak ada apa lagi. Tak ada apa. Duduk. Dia kalau buat seorang tu lah. Tak payah. Duha berani mengata berani. Nanti lagi tu ya pahala. Tak payah. Duha 8 rakaat. Bukan leket-leket. Bukan kala-kala orang malam ni kata. Bukan masalah. Tapi tak payah. 8 rakaat depan tu. Dia duduk tu yang. Tak payah. Itu di antara kelebihan orang perempuan. Orang lagi ada tak tu orang perempuan dia tak payah. Dia orang perempuan ni satu kaum yang dia seronok bercerita. Dia nak cerita kan. Tapi hak paling sensasi itu je. Hal ni tak apa nak sensasi ingat. Dia seronok dengan cerita. Jadi dia duduk tu mula dia tembak elok lah. Ish, hari ni angin sejuk elok lah. Tak apa, mula-mula harmoni semua. Apa dia ni angin elok lah. Dia elok pasal angin tu. Tiba-tiba masuk balik. Dia nak buat buka lah. Buka. Dia nak buat buka. Kadang-kadang lagi tepuk tu memang pergi rumah orang tu lah. Weh, kau. Ada rumah. Hak tu dulu. Dia memang nak tanya untuk tu lah. Weh, kau ada rumah. Ada. Saya aku fikir awak ada rumah? Saya tak ada tapi. Kan memang tujuan dia, maksud dia tu. Dia tak ada duduk. Aku nak kau masuk ni, tak ada nak kilas pintu masuk. Masuk. Weh. Oh, ilah kau. Hingga dah teruk sungguh lah. Dah daripada awal lagi dah. Ingat jenis ni nampak orang kata orang tak takut kat Tuhan ni daripada awal lagi dah. Dia suka buat mulut orang. Allah. Hatu kena belajar pelan-pelan lah. Kata satgi pernah aku duha tahajud. Tahu lagu tu aja. Dia boleh pelan-pelan lah. Pelan-pelan slow down api tu. Dia kurang sikit. Mula nak bercakap, nak bercerita tu, fikir hak bercakap ni pun aib terabuk. Aib kita berterabuk. Tak payah cakap. Tak payah cakap. Sebab apa? Macam mana orang lain kita ada mulut, orang lain pun ada mulut. Ingat tu lah. Sekali orang lain pula bercakap aib kita. Kalau kita tu, betul ulama sebut dalam kitab. Ada satu kaum yang mereka punya aib, tetapi Allah perlihatkan kepada kaum lain mereka tidak punya aib kerana mereka tidak membicarakan aib orang. Allah bagi nampak saudara aib. Padahal dia dah aib tapi dia tak suka cakap dengan orang. Allah bagi nampak dia kena aib. Dan ada kaum yang terlihat penuh dengan aib sedangkan asal mereka tak punya aib kerana mereka suka membicarakan aib orang. Dia pun ni kaum ni bagus lah, hebat. Tapi kerana terlalu suka bercakap dengan orang pun nampak dia pun ni penuh aib. Tuhan bagi nampak begitu. Itulah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Tu akhlak lah tu. Tengok lagi apa tak kena mana. Bagus dah. Checklist duha apa semua tu bagus dah kan. Daripada buat setengah tu. Orang perempuan ni di antara kelebihan tu lagi rajin ramah. Dia ada dia pun punya jadual tu kadang ustazah dia pun bagilah. Ustaz dia pun bagi ada. Wirid lepas subuh baca ni. Lagi duha. Orang lagi tak ada. Kalau kita bagi rantah pun dia tak kat rumah tak pun. Dia pelekat di TI dia tak pun. Orang dia rajin lagi waqiah. Dia rajin. Kadang-kadang dia terlampau hafal, dia bukan Quran pun terbalik tak pasal. Dia dah hafal dia. Ni surah ni, ustazah tadi bagi surah ni, ustaz bagi dia rajin. Orang lagi tak ada. Dia ambil kan. Ustaz bagi kat hangpa, dia bagi kat anak-anak lah. Ustaz bagi kat hangpa baca. Orang pun ni dia lebih lah tu rajin. Tapi tu lah, dia rajin sedekah balik pahala dia pula dah. Syiar hidup mereka adalah khusyuk, beradab dan bersopan. Perjalanan mereka adalah tawaduk dan sentiasa rasa rendah hati kepada Allah. Orang-orang wali sentiasa hati mereka ditunduk kepada Tuhan. Tawaduk, merasa rendah diri. Landasan adalah jalan yang benar dan menolak landasan mereka ni. Tinggal perkataan mereka. Landasan mereka adalah jalan yang benar dan menolak segala kebatilan. Mencintai orang yang baik-baik dan menjejaki mereka. Cinta kepada orang soleh dan ikut mereka. Membenci perbuatan buruk di samping menegurnya. Tak suka pada perbuatan buruk dan tegur menegurnya. Tak suka pada perbuatan
perbuatan, bukan pada orang. Banyak kali dia buat. Kesalahan orang pekoh ialah dia ambil af'al, dia ambil letak fi zat. Padahal kita belajar, bila kita man ra'a minkum munkaran, munkaran tu kena kepada af'al, bukan fa'il. Apabila kamu nampak perbuatan mungkar, falyughayyirhu, Nabi kata, hendaklah kamu ubah perbuatan tu, bukan hina. Hadis tulis lain, hang buat lain, ubah. Contoh, anak melakan tak semayang, ubah maknanya apa? Tegur baik-baik, ajak pelan-pelan. Dan orang setengah ni, dia faham ubah ni dengan maksud tegas, kasar. Bukanlah. Apa cara pun kalau dia berubah, itu masuklah hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, ubah. Walaupun dengan pujuk, selalu saya sebut, orang nak ajak manusia pergi kat Tuhan ni bukan boleh suruh, kena ajak. Dia suruh pergi semayang, orang suka buat kaedah tu, pergi semayang, bukan jom semayang. Sebab tu mak ayah yang baik, dia ajak. Kalau dia ajak, lekatkan mereka sudah. Kalau dia suruh, tak tahu mana. Sebab budak tu buat dengan terpaksa. Macam mana ajak? Along siap, angah siap, jom ikut ayah di masjid. Ni dia tak buat, tapi dia suruh anak dia buat. Tu yang lekat. Dia kena mula dulu, kemudian dia ajak. Dia ambil Quran, dia duduk di ruang tamu tu, adik ke apa ke, mah baca Quran dengan abah. Dia jangan baca Quran seorang, dia ajak baca Quran dengan abah. Abah baca, dengar. Saya kamu baca pula, dengar. Ambil 5 ayat ya, kamu di depan. Saya baca, kamu dengar. Abah baca, kamu dengar. Saya kamu baca, abah dengar. Kena ajak. Kalau suruh, orang tak mahu kan. Tak ada siapa suka disuruh, kena ajak dulu. Jom salawat kepada Rasulullah. Bukan suruh, tuan-tuan kena salawat dah. Jom salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi dia ajak. Dia ajak sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencintai orang yang baik-baik dan menjejaki mereka, membenci perbuatan buruk di samping menegurnya. Rupa hidupnya lebih indah dari kabar beritanya. Rupa hidup dia tu lebih indah daripada kabar. Kita dengar khabar macam ni, tapi kalau kita pergi sebenar-benar kehidupan orang soleh ni, lagi indah daripada apa kita dengar. Dia siapa yang tak biasa duduk dengan ulama tak tahu. Kadang rumah Tok Guru ni susah lah. Tapi kalau kita masuk duduk dengan Tok Guru, pergi duduk sekali dengan Tok Guru, seronok dia tak nak cerita. Siapa yang biasa berdamping dengan ulama-ulama Tok Guru, dia tahu. Duduk dengan orang alim ni, orang soleh ni, walaupun dia tak ada harta, kita rasa bahagia. Tak nampak macam penampakan dia, rumah usah, rumah aku lagi hebat daripada rumah ni. Tapi duduk dengan dia lagi seronok. Sebab apa? Orang kalau Tuhan dah redha, hati bahagia selalu. Manusia ni dia bahagia sebab Tuhan redha kat dia. Kalau Tuhan tak redha kat dia, macam mana pun dia takkan senang. Ada yang masalah. Tapi kalau Tuhan redha, insya-Allah bahagia. Waktu kena cari redha Allah. Cari keredaan dia. Kalau Tuhan redha kita bahagia. Miskin tak apa. Miskin tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah apa, langsung hati. Tenang dia. Kemudian dia kata apa? Menjadikan mereka teman hidup lebih baik dari sekadar menceritakan halnya. Jadikan teman hidup, jadikan mereka teman hidup kita. Daripada kita dengar cerita ataupun sekadar bercerita tentang mereka, ikuti mereka. Jadikan mereka teman kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Belajar daripada kisah hidup mereka, bukan sekadar bercakap tentang hidup mereka. Tiru mereka tu. Para ahli suluk sangat senang membantu orang, lembut jiwanya dan tidak gersang pemikirannya, sangat jujur dan boleh dipercayai, tidak pernah berbohong atau mengkhianati, bukan pula bersikap bakhil atau penakut. Mereka juga tidak akan mencaci atau melaknat, tidak pernah tamak terhadap hak orang lain, tidak pula bakhil di atas apa yang Allah telah kurniakan kepadanya. Niatnya sentiasa murni dan perjalanannya sentiasa indah. Ni saya baca sebab dia tak payah hurai banyak, dia cerita tentang keadaan orang-orang bila telah dekat dengan Allah. Hati dia tu, peribadi dia bersih. Diri mereka sentiasa dibentengi dari sebarang keburukan. Semangat mereka sentiasa memuncak menuju kepada Allah. Nafsu mereka sentiasa menjauhi sebarang kehinaan. Dia ini keadaan kita panggil dalam istilah sufi nafsu mutmainnah. Orang ni sudah sampai pada martabat nafsu mutmainnah. Orang nafsu mutmainnah ni, nafsu dia dah tunduk, nafsu dia dah tenang dalam taat. Dia dah tak suka kepada maksiat, hati dia gemar kepada Allah, hati dia mau kepada Allah. Dan permulaan bagi nafsu mutmainnah ni adalah tujuan yang betul.
Kalau kita nak tahu orang tu ataupun diri kita tu nafsu mutmainnah ke tak, tengoklah tujuan hidup kita. Kalau tujuan kita sentiasa doa Allah tu, orang tu nafsu mutmainnah lah tu. Kalau sagi-sagi tukar saat nak Allah, saat nak kaya, tu tak mutmainnah lagi lah tu. Tu nama dia aja mutmainnah. Dia tak nafsu mutmainnah lagi. Orang nafsu mutmainnah ni hati dia nak Allah. Pemikiran dia tu fikir nak Allah. Aku nak dekat dengan Allah. Apa dia aku nak buat, aku nak dekat dengan Allah. Dia ada duit, dia sedekah. Bil ayak masjid dia tolong bayar. Dia orang kaya pula rezeki dia. Anak-anak yatim dia sebuti. Bulan Ramadan dia fikir lah, aku nak pergi buat jamuan makan kat mana kat orang masjid ni. Masjid mana? Masjid ni dia tok, masjid ni dia tok. Sebab kepala otak dia fikir macam mana nak dekat dengan Tuhan. Tak tahu je. Nak rapat dengan Allah. Ni orang yang sampai martabat nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan Allah bagilah kita nafsu mutmainnah. Selagi tak dapat nafsu mutmainnah, ulama kata tempat ni neraka. Nak kena azab juga sikit sampai nafsu dia jadi nafsu mutmainnah. Selama tak dapat nafsu mutmainnah, tak payah, tempat dia adalah neraka. Mudah-mudahan kita semua dapat nafsu mutmainnah. Apa tanda orang nafsu mutmainnah? Tujuan dia betul. Lagi senang ingat kepada Allah. Lagi rindu kepada mati. Lagi redha dengan sedikit. Lagi sabar dengan musibah. Ini tanda-tanda orang sampai martabat nafsu mutmainnah. Nak Allah saja. La ilaha illallah. Kita orang awam la ilallah dengan maksud la ma'budah illallah. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Mereka orang yang sampai martabat nafsu mutmainnah ni dengan maksud la maqsuda illallah. Tak ada yang aku maksudkan, yang tak ada yang aku mau kecuali Allah saja. Aku tak mahu lain lah, lain aku tak mahu aku nak Allah. Macam mana? Tak apa, kalau Allah bagi aku senang pun tak apa, Allah bagi aku susah tak apa, sihat tak apa, sakit tak apa, asal dapat redha Allah. Dia pun punya kepala otak gitu. Pemikiran orang-orang yang nafsu mutmainnah. Tidak tamak kepada kesenangan sementara dan tidak mengambil dunia dengan selera syahwat. Teman mereka adalah kesetiaan dan kewibawaan. Sumpah mereka adalah maruah dan bersifat malu. Dirinya sentiasa menjadi contoh kepada umat. Jika dikurniakan sesuatu, ia bersyukur. Jika diuji dan kesusahan, sentiasa bersabar. Jika berlaku penganiayaan dan dosa, segera bertaubat. Jika ia dizalimi, sentiasa memaafkan. Amat senang dirinya disembunyikan dari dimegahkan. Ini cerita semua peribadi orang-orang yang telah bersih hati dia. Lidahnya tidak akan menuruti perkara yang tiada hasilnya. Hatinya tidak akan lalai dari ketaatan kepada Allah. Tidak akan mempersendakan agama. Tidak leka melihat makhluk Allah di muka bumi. Bahasa mudah, orang jadi orang yang tak putus ingat kat Tuhan. Kita putus ingat kat Tuhan. Jarang ingat. Orang-orang macam ni tak putus. Tak putus maksud dia, hati dia tu sentiasa duk ingat Allah dalam hati dia. Untuk kenali ni ulama kata jenera. Itu jenera tidur. Orang tani kata jenera, Kelantan kata jenera. Tidur mengeruh dia tu, ulama kata, anak murid dia kata kami dengar bunyi Allah, mengeruh dia. Apa dia yang mengeruh bunyi Allah ni? Kita cuba dengar mengeruh kita bunyi Allah. Dia tak dengar Allah, orang dengar. Dia tidurlah. Kalau dia dengar, dia tak tidur. Bunyi rimau, bunyi macam-macam mengeruh kita tu. Tok kenali mengeruh dia tu bunyi Allah nama dia. Bahkan saya ingat lagi disebut dalam manaqib Tok kenali, ketika dia nak meninggal duduk di atas tempat tidur dia tu, orang duk baca Yasin keliling Tok kenali. Bunyi dia, mulut dia tak buka lah, tapi hati dia tu duk dengar daripada dada dia bunyi Allah, 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 Allah. Mulut tak buka. Orang pun heran bunyi daripada mana. Kuih lama, kuih kuat. Allah, 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 Allah. Dan anak murid kata, waktu tu dah meninggal dah. Orang tengah mandikan jenazah dalam bilik ayat. Tengah mandi jenazah tu, dengar bunyi Allah, Allah. Meninggal dah. Ni tak ada orang ni. Allah, Allah. Ya Allah. Tak putih kat dalam. Kita duduk hidup kat Allah. Memang meninggal dah. Allah perhati dia. Ada kejap sungguh. Mata hati dia tu kejap sungguh pada Allah. Orang macam ni lah wali-wali Allah Ta'ala. Jalan kasut tak pakai, tak ada kali ni kasut tak pakai, miskin. Dan zuhud, tawaduk. Dia punya jubah puluh kalau tak tengok gambar. Cari nanti dalam Google gambar-gambar tu kali. Seratan pun main kain, main letak atas kepala lagu tu aja. Tapi Allah SWT, raja pun tunduk kat dia zaman tu, no? Yang kata wali-wali Allah Ta'ala. Ingat Allah selalu. Kenapa? Kerana di mata orang-orang wali ini,
Tak ada satu benda yang bagi manfaat atau mudarat kecuali Allah saja. Tak ada di mata hati dia. Kita nak ngaji dah tauhid, nanti nak buka lagi sebab ni. Yang dia sebut la ilaha illallah. Sebut saja. La ilaha illallah. Kita sebut tak faham. Mereka para awliya bila sebut mereka faham betul-betul dalam hati dia la ilaha illallah tu maksud dia apa. Bila dia sebut Allah tu memang mat dalam lubuk hati mereka. La ilaha illallah. Tu memang mat dalam hati. Tak ada Tuhan, asal terjemah, kecuali Allah. Tak boleh. Tak ada yang aku nak kecuali Allah. Dalam lagi, tak ada yang dicintai kecuali Allah. Dalam lagi, tak ada yang bagi manfaat atau mudarat kecuali Allah. Dalam lagi, tak ada yang wujud kecuali Allah. Itu mata hati dia. La maujuda illallah. Tak ada yang ada kecuali Allah. Allah yang ada. Lain semua tak ada, bohong, palsu, ilusi, khayalan, mimpi. Diisi orang-orang wali, diisi mata hati dia. Jadi dia nampak makhluk ni macam kita kata apa? Tu kita tekankan LCD tayangan, pung tembak di dinding. Ada diri benda tu, kita dia pegang tak benda tu. Macam tu. Palsu daripada kata dia. Yang ada yang LCD yang menzahirkan bentuk-bentuk tu. LCD tu yang menzahirkan Allah. Allah ada lain tu semua gambaran palsu saja. Di sisi dia apa? Di sisi kita orang tak payah kita nampak betul-betul jadi benda tu. Dia pun nampak hakikat. Hakikat yang ada Allah saja. Lain buat. Tak gantung Allah. Allah ya Allah. Jangan jadi dah itu sebab ni ingat. Saya selalu tekan bab ni sebab siapa-siapa yang tak kejap bab Tuhan, takkan mungkin dia nak ke Tuhan. Orang yang nak ke Tuhan ni siapa-siapa yang faham ya Tuhan tu apa. Tuhan ni bukan bahasa Melayu Ustaz. Tuhan sebut itu bahasa apa? Sanskrit, bahasa lama, bahasa Sanskerta, bahasa lama. Tuhan ni maksud dia sesuatu yang ditumpu, yang paling tinggi Tuhan. Apa itu? Dia orang balik. Apa kali tu dah bahas ni? Kalau siapa ingat dia ingatlah ni. Ni Tuhan kan? Arab panggil ilah. Ilah pun. Ilah dengan maksud makhluk pun nama ada. Makhluk. Allah. Makhluk yang disembah. Tuhan ni bahasa Sanskerta maksud dia Tuhan. Han ni maksud dia tumpu. Ni tunggal. Tuhan maksud dia tumpuan yang tunggal. Satu-satunya. Tak ada lain. Kat dia tumpu. Kalau kita melihat dalam kitab Baqarah pada, kalau kita misbah pada sikit di belakang, dalam kitab Faridah pada Quran, dia kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya huraikan dari itu. La ni kalimah nafi. Ilah ni manfi yang dinafi. Ilah ni istisna. Pengecualian. Allah ni mustasna atau isbat. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita faham kalimah ilah dulu saya beritahu. Ilah itu kalimah Tuhan. Apa Tuhan? Kita melihat dalam kitab Al-Quran kata apa? Dalam mesbah ada. Tuhan itu terjemah satu perkataan merujuk kepada suatu zat yang ia terkaya daripada segala sesuatu dan segala sesuatu bergantung kepada dia. Ingat tak kita semua? Ataupun tumpuan dan tumpangan. Tumpuan dan tumpangan. Ilah ataupun Tuhan. Tuhan ni kalau orang yang Tuhan. Tuhan ni apa? Apa Tuhan? Pernah tengok Tuhan tak? Siapa pernah tengok Tuhan di sini? Jumpa kat mana-mana tak? Kemoyong jumpa kan bila-bila. Tuhan tu apa dia? Sebab tak faham Tuhan tu lah, hati kita tak boleh lekat kan dia. Semua orang faham Tuhan ni macam satu zat yang lebih sikit daripada sikit lebih. Jadi kalau kita minta lebih habis dia pun. Dia faham lagi cara apa letak dia begitu. Tuhan ni satu zat, satu wujud entiti yang dalam kita kata mustaghniyun an kulli ma siwa.
Dia kaya daripada semua benda. Dia tak perlu. Dia buat bumi, dia tak perlu bumi. Dia buat langit, dia tak perlu langit. Dia buat manusia, dia tak perlu manusia. Dia buat jin, dia tak perlu jin. Dia buat malaikat, dia tak perlu malaikat. Dia buat duit, dia tak perlu duit. Dia buat udara, dia tak perlu udara. Dia buat air, dia tak perlu air. Dia buat tanah, dia tak perlu tanah. Dia buat api, dia tak perlu api. Dia buat syurga, dia tak perlu syurga. Dia buat bidadari, dia tak perlu. Dia buat apa pun, dia tak perlu. Dia kaya pada semua tu. Ni kita sebut tadi dah. Kita semayang ni, Tuhan peluk semayang kita. Kita zikir, Tuhan peluk tak? Kita salawat, Tuhan peluk tak? Kita haji umrah, Tuhan peluk tak? Kita sujud kat dia peluk tak? Dia tak perlu semua. Dia Tuhan. Mustaghniyun 'an kulli ma siwa. Dia kaya daripada segala. Terkaya daripada semua. Syarat kedua Tuhan, wa muftaqirun ilaihi kullu ma 'ada. Dan semua benda yang dia cipta tadi, muftaqirun, perlu kat dia. Hatta iblis, hatta yang ingkar, orang kafir, Fir'aun yang ingkar kepada Allah aku Tuhan tu, makan dia siapa bagi? Dia siapa buat? Udara dia hirup siapa bagi? Dia makan siapa bagi? Dia minum siapa bagi? Iblis yang lari hasut anak Adam masuk neraka tu, dia siapa buat? Dia boleh hidup lagi, siapa buat? Dia boleh bergerak, kudrat, dia ada kekuatan nak pergi hasut orang ni, siapa bagi? Muftaqirun ilaihi kullu ma 'ada. Semua benda lain daripada dia, semua bergantung kepada Allah. Itu Tuhan. Jadi kalau kita pasang di sini, yang Tuhan dulu betul, maknanya tidak ada satu zat yang dia kaya daripada semua benda dan semua benda perlu kepada dia kecuali Allah saja. Sebab itu kalau kita faham yang ini dia, tujuan tak lari. Orang yang faham tadi ni tujuan tak lari, dia memang ingat dia Allah saja. Dalam hati dia Allah. Allah tak perlu kepada aku perlu kepada Allah. Zikir dalam macam zikir kita la ilaha kosong. Dia pun zikir dalam maksud hati dia pun tu kejap. La ilaha illallah ni. Cuba kita try tengok ni. Dan insya-Allah. Kita try pasang ni la ilaha illallah itu di mana. Okey, semula dah ulang. Kita zikir saya try nak. Tengok macam mana tuan rasa berzikir dengan faham nak. Kita tengok nak. Praktikal zat. La ilaha illallah. Tak ada satu zat yang dia tak perlu kepada semua, tapi semua perlu kepada dia. Bila semua perlu, aku ni perlu ke Allah tu. Aku perlu kepada dia kecuali Allah. Allah lah yang aku perlu, bukan duit aku perlu. Bukan makan, bukan minum, bukan udara, bukan pasangan, bukan rumah, bukan kenderaan, bukan. Tak ada yang aku perlu sebenar-benar pada hakikat dia kecuali Allah. Cuba pasang atau elok nanti kita dan kita terzikir sah. Cuba pejam mata, duduk elok, duduk elok. Duduk elok, tabuh, duduk elok. Duduk sila gini. Cara nak zikir cara sila. Kaki kita ni kalau kita nak duduk merhati dia boleh tak apa nak. Dia biasalah orang tuntun macam-macam. Aku akan dengan pos dia. Dia mula balik awak dia mula balik. Ni, hak ni kaki kiri kita ni cucuk di pelipak. Duk di pelipak kaki kita ni. Hei, kan melekat itu. Ni cucuk. Nak? Hak ni duduk kat luar. Kalau hampa tindang, dia boleh cepat lengah. Nak? Ni duduk luar. Janganlah sampai lagu tu. Tapi siapa yang tak boleh kepok tak apa lah. Jaga dengar, takut tanda orang depan ni. Tulang belakang tegak. Dia zikir kena semangat. Tak boleh duduk eloi lagu tu. Semangat. Boleh nak? Kan ambil halam tak boleh buat dah. Pejam mata. Siapa buka mesti ang. Jam. Allah. Okey, letak hati kita dulu. Pasang hati kita dulu. Yang sebenar-benar aku perlu adalah Allah. Hati kita dah sebut dalam hati kita. Yang sebenar-benar aku perlu adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam hati kita. Tak ada Tuhan kecuali Allah lah sebenar-benar Tuhan. Lain semua palsu. Allah lah sebenar-benar Tuhan. Dan hanya kepada Dia aku bergantung. Dia saja boleh tolong aku apapun. Dia saja semua. Allah saja. Okey, ikut saya nak kita zikir sama-sama lah.
Isbat kita di tengah hati kita ni bagi kejap no? Tak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya Allah tempat bergantung. La ilaha illallah. La Pasal perjalanan kita sambil sebut tu ingat, tak ada Tuhan kecuali Allah. Allah saja Tuhan. Dialah yang aku bergantung. Dia saja yang boleh bagi aku hidup. Dia saja boleh bagi aku mati. Dia saja boleh selesaikan masalah aku. Tak ada siapa yang berkuasa kecuali Allah. Dia saja boleh tolong aku dalam semua hidup aku. La ilaha illallah. 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 La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Jadi kita latih diri kita ingat kepada Allah selalu, zikir kepada Allah selalu. Sedarlah tuan-tuan, yang kita perlukan hanyalah Allah sebenarnya. Yang provide kepada kita semua benda adalah Allah. Yang betul-betul kalbu kita ni berhajat, bergantung, berharap ke Allah ada. Lain daripada Allah tak ada. Lain daripada Allah tak boleh tolong kita. Kita susah apa pun selama ni Allah tolong kita. Cuma dihantar dalam bentuk makhluk. Kita nampak makhluk tolong kita. Allah semua. Allah semua. Kita hati kita ni bila kalbu kita semua nak Allah. Dia tak mau lain daripada Allah, tapi nafsu kita duk seret pergi tempat dia. Seret ke pasangan, kita rasa pasangan kita bahagia kita. Seret ke kenderaan kita bahagia kita. Anak-anak bohong ada. Hati kita ni nak Allah lah. Kita bila kita ingat Allah, hati kita tenteram sebab dia tahu Allah saja yang boleh bahagiakan dia, lain benda itu tak boleh. Ingat Allah, zikir pada Allah banyak-banyak, sebut nama Allah tu, sebut dengan kepahaman. Tanam hati kita, belum kita nak zikir, kita ingat, ya Allah, aku tak ada siapa lah ya Allah, dan tak ada siapa boleh beri aku kecuali Engkau. Aku bergantung kat Engkau ya Allah. Aku zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila hati kita kurang zikir, karat. Hati kita kerah. Dia dengar nama Allah pun dia tak rasa apa. Dia kena dapat nikmat, dia sombong. Dia kena bala, dia marah Tuhan. Dia dapat nikmat sedikit, dia tak boleh nak syukur. Dia kerah dia tamak serakah, dia sombong, dia pandang oleh hina. Ini semua kerana hati tak ada Allah dalam dia. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan hati-hati kita ni dihidupkan dengan zikir. Ada zikir dalam dia, ada nama Allah dalam tu. Kita minta kat Tuhan supaya dalam hati kita ni adalah, sudilah Tuhan letak walaupun sikit nama dia dalam tu. Bagi ada nama Allah, lafzul jalalah, nama Allah dalam kalbu kita, sehingga terang menerang hati kita, suluh jalan nak balik ke akhirat. Nama Allah ada dalam kalbu kita, insya-Allah. Kita doa sama-sama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, 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 Ya Allah, Engkaulah Tuhan, Ya Allah. Tak ada Tuhan kecuali Engkau, kami beriman, Ya Allah. Ya Allah, kalbu ini Engkau hidupkan dengan nama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, roh-roh kami rindu kepada Engkau, Ya Allah. Kalbu kami ini kering daripada nama-Mu, Ya Allah. Engkau suburkan semula, kenyangkan ia dengan nama-Mu, bukan dengan selain daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan nama-Mu, Ya Allah. Penuhkan ia dengan nama-Mu, Ya Allah. Jadikan ia tamak kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, hati ini kalau Engkau tak hidupkan, dia mati sampai bila-bila, Ya Allah. Yang boleh hidupkan hati ini hanya Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Engkau tempat bergantung, Ya Allah. Tempat tumpu, tempat harap. Tak ada Tuhan kecuali Engkau, Ya Allah. Engkaulah yang ditumpu dan diharapkan. Selamatkan kalbu kami, Ya Allah. Selamatkan roh kami, Ya Allah. Selamatkan iman kami, Ya Allah. Penuhkan kalbu kami dengan nama-Mu, Ya Allah. Bagi hati kami ada ingat kepada Engkau, Ya Allah. Penuhkan hati kami dengan ingat kepada Engkau, Ya Allah. Sehingga tak ada tempat untuk makhluk masuk dalam hati kami, Ya Allah. Allah, Ya 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 Allah. Angkatlah doa kami, Ya Arhamar Rahimin. Hapuskan semua dosa-dosa kami. Jadikan kami wali-wali-Mu, Ya Allah. Jadikan kami wali-wali-Mu, kekasih-kasih-Mu, Ya Allah. Tariklah kami mendekat kepada-Mu, Ya Allah. Jangan jauhkan kami daripada-Mu, Ya Allah. Jauh daripada-Mu azab, Ya Allah. Jauh daripada-Mu itu siksa, Ya Allah. Jauh daripada-Mu itu pengusiran, Ya Allah. Jauh daripada-Mu itu penghinaan, Ya Allah. Jangan jauhkan kami daripada-Mu. Dekatkan selalu kami dengan-Mu, Ya Allah. Dekatkan kalbu kami selalu dengan-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina, Ya Allah, bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada esok hari pula. Sebelum kita berhenti, jom kita salat kepada Nabi kita Muhammad 10 kali sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Saya minta ampun, minta maaf, minta radona kalau tadi cakap kasar ke apa saya mengajak ni tak menarik, tak pandai hurai, saya minta ampun, minta maaf lah tu balik saya. InsyaAllah kita jumpa pada pengajian esok lah. Assalamualaikum.